selamat pagi. Hari ini hari Rabu, 25 hari bulan November tahun 2020. Saya Hasnurul Muhammad dan saya Khairul Anwar Yahya. Selamat pagi kepada para pelayar Suara Merdeka. Biasa pagi-pagi kami semua tersyashul. Di sebelah kiri kami ialah Datin Dr. Mariani. Beliau ialah pakar psikologi. Yang mana sentiasa memberi sokongan ya Latino ya, dari kita di utusan online dahulu sehingga terima kasih doktor sebab sentiasa menyokong kami. Okey. So kita live Suara Merdeka, anda dapat saksikan dan tonton di Facebook Suara Merdeka, betul? Biasa. Setengah jam sahaja. So topik kita hari ini memang dekat di jiwa dan hati kita semua dalam pasca COVID-19 atau masih lagi PKPP. Kita belum pasca COVID-19. Belum pasca. So maknanya masih di lagi gelombang ketiga. Betul ya, tak Tino? Kadang-kadang apa makin teruk semalam doktor di Selangor ya. Kes 1,000 lebih di Selangor. Seluruh negara 2,000 lebih. Itu yang paling tinggi. 2188. Latino dia cakap bab angka ni, nombor ni sebab dia ada tiap-tiap hari dia akan tengok. Sebab saya tiap-tiap hari follow. Dia kena follow itu kes. Tahu, Tapi yalah, bila semua orang tinggal di rumah, duduk di rumah, work from home, bekerja di rumah ya, dia ada macam-macam biol dan miring sebenarnya. Betul? Sebab tu kita nak tanya doktor ni. Sebab doktor pakar psikologi. Kalau tak sabar agaknya grup WhatsApp jiran tetangga tu penuh ya Latino. Betul lah, jiran tetangga macam kawasan perumahan saya, dia dah mulalah yang rumah bawah dah mula macam nak memula maki yang di atas sebab anak bising. Berkeliaran di luar. Yang ni 24 jam di rumah. Macam mana agaknya doktor suasana yang menyebabkan tekanan perasaan ini? Kalau kita tengok ya, tadi tajuk kita tekanan mental ya, dia lebih kepada stres. Kalau kita tengok sekarang ni bila COVID tak boleh keluar rumah. Betul? Jadi anak-anak duduk di rumah. Kalau dulu pergi sekolah sekejap, lepas tu tutup. Okey, kemudian tadika mula-mula diarahkan tutup. Lepas tu atas permintaan segelintir ibu bapa dibuka, tapi taska, tapi harus melalui SOP yang begitu ketat lah ya. Jadi bayangkan ya, anak di rumah dan dalam masa yang sama ada juga orang kata yang dah bekerja, yang memang bekerja, ada yang work from home. Ada yang memang ke pejabat mengikut giliran. Tapi bayangkan ya, yang ibu bapa bekerja di rumah dengan anak-anak juga di rumah, anak-anak belajar dalam talian online, ibu juga dalam talian. Ya, sekarang cuba kita lihat. Maksudnya dalam rumah tu semua ada bisnes masing-masing. Dan urusan masing-masing. Bayangkan anak ini tadi kalau tidak dibantu oleh ibu bapa, dia akan stres lah. Sebab kemungkinan dia tak faham apa cikgu tu cuba ajar. Sebab belajar secara online ni dia ada kekangan dia. Dia tak boleh dibuat dengan begitu baik berbanding dengan live. Maksudnya secara fizikal. Face to face, ya? Jadi di sinilah orang kata mak ayah tadi perlu bantu. Tapi bayangkan apa ya, mak ayah juga ada tugasan dia. Betul. Okey, majikan dah call. Okey, cuba tengok sekarang. Tugas ni perlu buat, tugas ni perlu buat. Anak belah sana menjerit-jerit, "Mak, macam mana nak buat ni? Ayah macam mana nak buat ni?" Jadi masing-masing dah macam kat jalan raya lah, traffic jam. Stres sangat. Jadi kalau kita lihat di sini, itu anak-anak. Tapi bagi ibu bapa yang pula ada penggiliran, maknanya pergi pejabat, tapi anak di rumah online, belajar online, juga akan meninggalkan, orang kata menimbulkan stres pada anak-anak ini. Cuma anak-anak ini dia tak tahu cakap. Saya stres lah, saya stres. Dia tak pandai cakap. Cuma stresnya itu tertampil pada perlakuannya. Itu yang dia bising, dia lari sana, dia lari sini, kacau adik, kacau abang, pergi dapur, buka tudung saja, makan itu, makan ini. Jadi seolah-olah macam dah tak tentu hala. Ini kalau situasi ini tidak dikawal, tidak diberikan jadual yang begitu baik oleh mak ayah di rumah, yang memang sama ada bekerja di rumah atau pejabat, maka saya rasa stres ini akan berterusan. Dan stres yang akan berterusan itu yang menyebabkan tekanan mental tu nanti. Ini terutama mereka yang tinggal di rumah flat lah doktor, kawasan rumah kecil, bilik kecil.
Rumah kecil, bilik kecil, adik-beradik katakanlah 6-7 orang, mak ayah macam mana. Itu kalau adik-beradik yang kecil-kecil lain bisingnya. Tapi kalau adik-beradik yang dah meningkat remaja, ada juga perkara-perkara tertentu yang perlu dibatasi. Contohnya kalau nak pergi mandi macam mana dan sebagainya. Jadi ini semua suasana yang perlu dilalui semasa pandemik COVID ini. Ya. Tapi kita tak boleh nafikan juga. Masa sebelum pandemik COVID pun katalah rumah tu memang sempit. Tapi masalahnya mereka keluar ke sekolah. Jadi ke sekolah rumah tu kosong. Mungkin ada yang sekolah pagi, sekolah petang. Jadi bergile-gile. Jadi tak adalah mendatangkan masalah. Tapi ini sekali pagi sampailah ke malam, semua berkumpul kat situ. Itu yang riuh rendah bising-bising. Tu yang Latino kata, jiran-jiran dah mula berjerit-jerit dah. Anak siapa ni? Dalam grup WhatsApp dah bising ni Ya, doktor. ya. Jiran ni dah mula menyerang jiran ni. Ya. Anak siapa ni tak boleh nak kawal, aku nak tidur tak boleh. Itu semua tanda-tanda stres lah, tekanan mental seseorang. Yang saya kata tadi, kalau memang betul-betul tak boleh dikawal apa ya, ini boleh menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Betul. Tapi dalam suasana keadaan pandemik ni doktor, macam mana kita nak kawal stres kita? Kita dah lah tak boleh macam sekarang ni, orang Selangor tak boleh nak melintas ke kawasan lain. Kita terpaksa duduk dalam kawasan kita sendiri. Macam mana kita nak hadapi masalah tu supaya kita tak terlalu tertekan? Okey, kalau kita perhatikan di sini, ibu bapa ini perlu ada apa yang kita katakan, perlu ada jadual-jadual tertentu. Supaya dia tahu apa yang anak ini perlu buat dari masa ke semasa. Waktu pagi buat apa? Waktu tengah hari buat apa? Bayangkan apa ya kalau adik-beradik ada 5 orang, semua nak online. Laptop ada satu saja. Aduh. Jadi jawabnya aduh. Jadi macam manalah mak ayah dengan kekangan ekonomi dan sebagainya, mana mampu dia orang nak beli benda itu semua. Laptop. Jadi itu satu. Jadi perlu ada jadual yang tertentu untuk anak-anak, apa mereka perlu buat, aktiviti-aktiviti riadah yang perlu dibuat, walaupun tak boleh riadah di luar, tapi boleh juga dibuat dalam kawasan rumah itu. Tapi doktor tengok ya, sejak COVID-19 melanda seluruh dunia ya, pelbagai tekanan dihadapi oleh manusia. Sehingga ke tahap ekstrim, orang hilang pekerjaan dalam sekelip mata, kewangan mereka berkurangan, dan ada yang tak kuat cabaran iman sehingga ke tahap bunuh diri kan. Pada pandangan doktor as a psychologist ya, macam mana doktor boleh kita boleh membantu menasihati mereka supaya mereka ni tidak terus merasa tertekan sampai kan duduk rumah lama sangat, nak datang office pergi ambil jalan lain. Itu siapa? Bob. Kan? Nak main office ini tak tahu dia pergi office mana. Dia lupa ni. Mana office dia lupa. Itu antara tanda tekanan juga. Ya. Dia orang kata it's easier said than done. Yes, tapi betul. yang sebenarnya apa yang perlu kita buat sekarang ini ialah bertenang. Mungkin kalau mereka yang melihat sana nak tenang, macam mana aku ada banyak masalah. Bertenang. Itu perkataan yang paling penting. Bertenang. Daripada bila kita bertenang, kita boleh berfikir secara rasional. Betul. Apa nak buat? Nak selesaikan apa dulu? Nak selesaikan masalah anak dulu? Nak selesaikan masalah isteri dulu? Nak selesaikan masalah suami dulu? Jadi satu keluarga tu perlu membantu antara satu sama lain. Perlu berikan sokongan moral antara satu sama lain. Betul? Bawa berbincang, jangan menjerit. Bawa berbincang, jangan menjerit. Yelah, masing-masing menjerit, siapa yang nak mendengar? Orang kata duduk tenang-tenang, bawa bincang-bincang. Jangan jerit-jerit. Sebab kalau jerit-jerit ini tidak akan ada apa-apa penyelesaian yang boleh dibuat. Stres tetap akan stres. Jadi bila kita dah bertenang, kita kena pasti masalah anak yang ni apa masalah dia. Masalah yang suami atau isteri apa masalahnya pula. Daripada situlah kita buat jalan penyelesaiannya. Kalau tak ada jalan penyelesaian A, kita cari jalan penyelesaian B. Sebab Allah kurniakan kita akal. Betul? Setuju? Kita bukan tak ada akal, kita ada akal. Dan akal inilah yang kita gunakan. Dan pada saya, pandemik COVID ini sebenarnya satu orang kata nak hikmah lah ya. Untuk kita berfikir menggunakan apa jalan terbaik untuk kita lebih bersikap bijaksana
rasional untuk kesinambungan hidup yang lebih baik. Walaupun COVID, tak ada COVID dan sebagainya. Sebab COVID ni bukan benda yang kita pernah Hadapi. Ya. Ni first time kita hadapi. Jadi mungkin ada kejutan di situ. Ya. Bila Latino kata kejutan, sekarang ni berapa bulan dah kita dilanda COVID? Kita Dekat hampir setahun dah, doktor. Okey. Jadi Jadi Malaysia saja kita bermula daripada bulan 3, tapi di dunia 12. awal bulan 11, 12 dah mula. okey. Jadi pada saya kita ada pelaziman norma baharu. Okey. Saya lebih selesa kalau kita kata kita sekarang ni kita jangan lagi guna perkataan pelaziman norma baharu sebab kita dah gunakan lama. Kita jadikan satu budaya. Budaya. Betul? Setuju? Jadikan budaya. Maksudnya kita tahu bahawa anak-anak bila ke sekolah SOP-nya ketat. Pakai mask lah, sanitizer lah, lepas tu check in My Sejahtera lah sebagainya. Pakai Ya, shield kadang-kadang. pakai shield bagi kanak-kanak. Jadi mereka rasa tak bebas. Lepas tu ada pula penjarakan sosial baik kanak-kanak maupun dewasa. Kita ada tak penjarakan sosial ada ya? Ada, doktor. Ada. Ini kalau doktor tarik keluar lebih sikit, apa rasa kita semua terkeluar daripada frame, doktor. Okey. Jadi kan kita jadikan dia sebagai satu budaya. Betul. Bila sebagai satu budaya, walaupun jauh tapi kita masih boleh senyum, masih boleh bercakap. Jadi pada saya dia lebih kepada penjarakan orang kata kita kata dulu penjarakan sosial ya, tapi sekarang ni sepatutnya penjarakan fizikal. Tapi walaupun jarak fizikal tu jauh, suara masih boleh keluar, senyum masih boleh nampak. Mata. Tapi Kalau mata sepet, lagi sepet lah, doktor. Ya. Jadi kalau orang tak suka pakai mask tu, jadikan dia salah satu cara memakai, pakailah dengan cara tersendiri, nak letak apa pun situ, tapi asalkan yang mask itu adalah mengikut apa yang telah disarankan oleh KKM. Tapi apa setuju bila pakai mask? Ya. Kenapa, doktor? Ni kita lari tajuk sikit. Apabila kita bercakap, orang tu lupa gosok gigi, apa tak bau dia punya mulut. Jadi bila ditutup dengan mask tu, alhamdulillah. Ya. Walaupun kadang-kadang kita terbau mulut kita sendiri. Tak apa, doktor. Ya, kan? Kita pengsan sendiri. Jangan Ya. kita lemas sendiri dah. Tapi saya rasa itu dah jadi satu kelaziman. Bila Ya. nak keluar rumah je, kita dah mask mula. pada- Ya. Ah. Jadi kita gunakan perkataan satu yang kata budaya. Budaya. Bukan lagi amalkanlah pelaziman amalan, norma tak ada. baharu. Dia dah tak baharu dah. Jadikan dia satu budaya supaya set mind kita itu dia. Betul. Keluar saja mask. Lagipun bagus kalau kita keluar ya carbon monoxide. Bila kita ada mask ni, ada topeng ni, kita tak sedut udara tu secara Ya. langsung, secara Ya. direct. Maknanya kesihatan tubuh badan kita bertambah baik sebenarnya, kan? Ini saya nak tanya doktor tentang bila kita dah kehilangan kerja dalam waktu PKP ni, stres dia lagi bertambah-tambah. Ya, ya. Kita Betul, tak ada duit nak menyara hidup, Nak hutang lagi bayar nak dibayar. bil. Macam mana agaknya kita nak selesaikan masalah ni sampai kita tak terfikir untuk membunuh diri. Sebab saya baca dalam Cosmo hari tu, sejak PKP dilaksanakan, setiap bulan ada kes bunuh diri. Ya, ya. Dia yang terbaik adalah sokongan keluarga. Jadi sokongan keluarga mainkan peranan yang penting, terutamanya ketua keluarga. Kalau macam kita semua ni ada ibu dan ayah, kalau masih ada ibu dan ayah, saya rasa ibu dan ayah main peranan penting. Kalau ada abang atau kakak yang lebih matang, lebih lagi mempunyai orang kata ekonomi yang kukuh, di sinilah adik-beradik perlu dibantu. Itu yang saya kata tadi, sokongan keluarga sangat penting. Jangan dibiarkan adik begitu saja. Jangan dikatakan rasakan dia. Tak bolehlah begitu. tak boleh. Ya. Rasakan dia waktu sebelum PKP ni ada kerja, gaji banyak, membeli tu beli. Ya. Jadi kita bantu keluarga kita itu kerana pada saya tidak ada orang lain yang boleh bantu. Betul? Hanya keluarga. Dan kalau katakan keluarga itu tidak mampu pula, tengok pula adik ni macam ala-ala macam dah nak bunuh diri, rujuk pada kaunselor yang bertauliah. Kerana di sini kaunselor main peranan penting untuk memastikan keadaan fikiran mereka tu reda daripada kemurungan, yang mana kemurungan yang memuncak itu yang menyebabkan boleh bunuh diri.
Tapi saya rasa dalam kes ni, individu itu sendiri sepatutnya berfikiran terbuka untuk meluahkan perasaan dia kepada orang lain selain daripada dia membendam. Itulah kadang-kadang Latino dia perlu luah perasaan tapi kadang-kadang malu. Di situlah keluarga tu tadi main peranan penting. Kalau tak ada keluarga pun kawan baik. Contohnya antara Apak dengan Latino. Apak tanya, Apak ni macam nampak macam tak betul aja ni. Kenapa? Duit dah tak ada dah ni. Dah tak ada dah ni. Jadi di situlah kawan rapat tu main peranan penting. Sebab kadang-kadang kita nak harapkan keluarga jauh. Betul. PKPB orang kata tak boleh keluar. Kadang-kadang nak guna telefon kalau lah katakan prepaid, tak ada duit pula nak top up. Nak pergi jauh-jauh tak boleh pula. Jadi di sini dalam waktu pandemik COVID ni banyak kekangan-kekangannya dan di sinilah mencabar mental kita untuk berfikir dengan lebih waras. Janganlah orang kata shortcut bunuh diri. Tapi saya nampak ada juga ramai yang mengambil penyelesaian kreatif. Kita tengok pramugari, dia pergi menjual makanan, nasi lemak. Ada pilot menggunakan pakaian seragam dia pergi menjual. Itu yang dikatakan kreatif dan dia bersifat positif. Jangan disebabkan pandemik COVID ni semua negatif. Lepas tu nak orang kata nak ditaja lah, nak ditanggung lah. Yalah, betul. Macam-macam. Dan lagi satu, apabila individu berkenaan berniaga makanan ke apa, jangan dihina, jangan diungkit. Betul. Sebab ini hari-hari dia. Allah bagi rezeki tu tak salah pintu ataupun tingkap. Jadi betul. Jadi pada saya mereka yang dah hilang pekerjaan tu, apa sahaja perniagaan asalkan halal itu teruskan. Betul. Kerana Allah itu bersama dengan kita untuk teruskan kesinambungan hidup kita. Perasaan malu tu macam mana, Doktor? Perasaan malu tu saya rasa itu malu kita ni sebenarnya datang daripada persekitaran. Betul. Malu. Tapi kadang-kadang malu ini disebabkan oleh mungkin sebelum COVID tu dia ni orangnya yang angkuh, sombong. Lepas tu tiba-tiba alamak tak ada duit malunya. Jadi sekarang ni dah tak boleh malu dah. Betul? Itulah orang kata akibatnya apabila kita tidak berfikir sebelum ini. Tapi apa pun benda tu dah lepas. Nasi dah jadi bubur. Teruskan. Teruskan masak nasi yang betul pula. Betul. Jangan masak bubur. Macam kita pun pernah mengalaminya kan, nampak macam bila kita dibuang kerja pada bulan Oktober, Doktor, memang kita suffer lah, memang struggle. Macam saya sendiri bila dah tak ada gaji, nasib ada simpanan. Tapi kita fikir sampai bila kita nak gunakan wang simpanan kita. Jadi penyelesaian kreatif untuk tidak membazir masa, saya buat sendiri sabun. Latino ambil khusus. Dia belajar. Sekurang-kurangnya Latino dia bersikap proaktif, Doktor, kan? Macam Apak tak reti nak buat sabun-sabun, Apak beli daripada Latino. Tapi memang bila kita alami ni, kita tahu macam mana stres tu. Macam saya sendiri, macam kulit pun boleh jadi gatal-gatal. Walaupun tak ada, sebenarnya tak ada gatal. Yalah. Itu semua simptom-simptom stres lah. Tapi kadang-kadang kita diberikan iman, kita diberikan akal fikiran, jadi gunakannya sebaik mungkin, terutama sewaktu cabaran-cabaran begini. Doktor, apa ada satu soalan? Dalam keadaan sekarang ya, Doktor, Doktor terfikir tak untuk mengadakan doktor sendiri punya talian, rujuk kepada pakar psikologi, Dr. Mariani, untuk bercakap, untuk menghilangkan rasa rungsing, kan? Sebab ini ni, Doktor, adalah khidmat masyarakat. Macam Doktor sendiri ramai ke yang merujuk kepada Doktor? Ada. Kebanyakannya rakan-rakan, kebanyakannya pelajar saya, bekas pelajar. Tapi saya lebih selesa rujuk pada Apak dan Latino dalam Suara Merdeka. Tapi student pun banyak yang stres kan. Yang belajar di rumah, yang tak dapat. Sekarang ni student ada berbagai jenis. Student dekat sekolah, student dekat universiti. Betul. Ada student dekat universiti yang peringkat-peringkat master, peringkat sarjana muda, peringkat PhD. Kalau peringkat master, mereka tak boleh nak buat apa. Jadi kena gaya cara belajar tu betul, dapatlah mereka ilmu tu. Tapi kalau cara gaya tu macam betul tak betul, macam mana ni? Jadi tu pun meninggalkan kerunsingan. Bila dah runsing, pening semua, stres. Stres tak dapat pakai baju, jubah untuk konvo pun stres. Stres juga. Belajar 3-4 tahun lalas kan, bukan pakai robe. Betul. Kan? Macam-macam. Ada yang buat secara online.
Dia tak sama doktor. Ya, betul. Dia punya perasaan tu Ya. bila kita graduation ya. Yelah. Oh, online tak. Yelah, ada yang kadang-kadang graduation 3-4 kita datang, family. Betul. Yang ini tak ada siapa datang, tengok sendiri je lah. Kan, tengok sendiri. Rob pun main lukis-lukis kan. So, doktor, at one time ya, kerajaan ada talian untuk membantu. In fact, di dalam radio station radio pun, dia kata if you are stressed, you are not alone, you call this number. Ya, ada. Sejauh mana efektif benda ni, doktor? Yang itu kadang-kadang saluran itu tidak diketahui oleh segelintir masyarakat, ya, dan yang mengetahuinya kemungkinan tu pun tidak ramai. Dan apabila maksudnya ada saya memang ada terbaca, tapi it was 6-7 tahun yang lepas, memang ada kadar penurunan itu, terutama satu waktu dulu di akhbar, saya tak ingat akhbar yang mana, ruang untuk yang bunuh diri. Jadi yang menjawab tu adalah kaunselor. Jadi ini di akhbar ni. Dan di situ juga saya lihat perkembangannya, peratusannya menurun. Jadi ini satu cara yang lebih baik jugalah ya. Mungkin juga pihak Suara Merdeka boleh juga buat sesuatu, mungkin datangkan mereka yang ada situasi yang sama, panggil pakar-pakar kaunselor ke psikologi ke, dan bawa berbincang. Jadi daripada sinilah, bukan sahaja yang di akhbar, bukan sahaja talian yang disebut tadi, mungkin talian saya, tetapi Suara Merdeka itu dapat banyak membantu masyarakat di luar sana. Macam Kementerian Pembangunan Wanita pun ada e-kasih tadi. Ya, e-kasih. Saya dapati Ya. ada juga dibongkarkan bahawa dalam PKP ini banyak suri rumah yang didera secara fizikal. Oh, memang. Suri rumah memang ada. Itu memang satu kes lagi lah. Puyuk belanga melayang banyak masa pandemik COVID. Kan? Maklumlah kan, bila dah bekerja di rumah, handphone di tangan, duk WhatsApp, tengah-tengah malam pun duk WhatsApp. Isteri tengok abang WhatsApp apa, orang kerja. Jadi tu dah timbul pula, kalau bukan satu hari, 2-3 hari, berbulan-bulan, lama-lama timbul syak wasangka. Ini yang menyebabkan kadang-kadang mulut tu menyebabkan kadang-kadang melayang periuk belanga. Itu yang perlukan satu pengurusan emosi. Ya, jadi pengurusan emosi sangat penting. Suami harus memahami isteri, isteri harus memahami suami. Dan suami atau isteri pula harus faham lah. Kalau waktu kerja lah, jangan sampai pukul 11-12 malam duk WhatsApp orang pula. Betul. Kerja Lepas sampai tu, 5 malam. Dia pada subuh kot kerja. Ya. lepas tu doktor tak tahu hari dah ni, hari Sabtu, hari Ahad pun Hari langgar Ahad juga. pun langgar juga. Kami pun kadang-kadang work from home. Kan? Tak. Kita okey lah kan. Tapi kalau siang tu okey lah. Ini tengah-tengah malam Ni dah pukul 12, pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi. Berbunyi tuntang-tuntang, ada kang melekat dekat dinding. Kata kan. Betul. Sebab itu sekarang ni kalau kita tengok, kalau dengan adanya gadget ni, kalau tak ada gadget dulu waktu pejabat 85. Betul? Betul. Nak telefon kena telefon rumah. Telefon rumah nanti kan susah pula. Nanti boleh pula keluar item dia tu kena semak pula. Jadi kalau dengan ada handphone ni, itu yang kekangan. Tambah lagi musim COVID ni. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Elakkan periuk-periuk tu kemik-kemik. Elakkan Berapa minit lagi? lama lagi kan? Kita 10 minit ada. Kita ada 5 minit lagi. Oh, kan? 5 minit, 5-10 kan. So, pesanan Dr. Mariani, elakkan periuk Itulah belanga banyak memang daripada berlaku. kemik-kemik. Itu antara suami dengan isteri lah Yalah. kan. Bagi anak-anak pula, elakkan jatuh-jatuh di luar sana ataupun dalam rumah tu sini, panjat sana panjat sini. Playground tak boleh pergi. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh dilakukan lah ya. Tapi apa pun ya doktor, kita bermuhasabah diri. Ya. Satu, kemudian macam doktor kata, tenang dulu. Ya, tenang. Tapi doktor, dalam rumah tu aktiviti kekeluargaan yang boleh kita macam mana? lakukan macam mana doktor? Dia aktiviti Selain daripada Ada ke? makan. Ada ke yang kita boleh lakukan selain daripada makan? dia dan masak? sebenarnya dia macam ni. Kita tahu, kita kalau orang Islam kita tahu waktu solat. Waktu solat berjemaah. solat, betul. Tapi kadang-kadang ada juga family yang tak nak solat Jumaat. Maknanya lambatlah baca, slow lah, itulah ini, nak cepat. Jadi kadang-kadang ini tidak boleh berlaku. Jadi cuba sedaya upaya yang boleh. Buat secara berkeluarga. Berkeluarga. Makan berkeluarga. Ya. Ya. Waktu minum pagi, makan tengah hari, waktu malam, Minum petang. minum petang. Itu yang Jadi, kembang macam apa ya. ya doktor? Elakkan
Ya. Itu yang saya kata, eratkan, jangan duk kemek-kemekkan periuk, jangan pecahkan gelas-gelas semua tu. Eratkan. Jadi kalau ada ruang yang kecil sekalipun, anak-anak, katakanlah anak-anak kecil kan, kita cuba sediakan satu ruang seolah-olah macam itu bilik darjah dia. Kecil je. Sediakan satu meja ke apa ke, buku-buku, letak beg anak situ. Jadi dia nampak suasana tu, oh, dah belajar. Betul. Tapi sekarang ni, waktu sekarang ni kan, budak-budak ni, anak-anak ni, bila dah lama tak ke sekolah, dia stres nak balik-balik ke sekolah. Betul. Sebab apa? Ini tekanan mental. Sebab apa? Dia nak bina balik semula hubungan dengan kawan-kawan. Dia nak bina semula keberaniannya dengan cikgu-cikgu yang dah lama tak jumpa. Itu masalah sebenarnya. Itu pun masalah. Lepas tu, dia nak cuba sesuaikan diri, nak pakai mask lah, nak sanitizer lah, nak jarak-jarak fizikal jauh-jauh lah. Sedangkan anak-anak ni bila jumpa-jumpa peluk-peluk, awak macam mana? Awak macam mana? Kita macam ni, marilah sini. Dan sekarang ni dah tak boleh. Itu semua stres. Tetapi saya kata stres itu sebenarnya berbalik-balik pada individu. Kalau kanak-kanak itu yang boleh kontrol stres, ibu bapa. Cuma satu saja ibu bapa. Bila anak ke sekolah, jangan terlalu banyak menggunakan jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Tawakal je lah. Jangan itu je. Kita sediakan pakai face mask, cuci tangan, jauhkan sikit daripada kawan, tapi boleh bercakap. Jangan kata jangan tak pakai mask, jangan tak pakai sanitizer, jangan duduk dekat-dekat. So kalau dia terlalu banyak jangan, minda dia orang kata block, stres. Macam kita ni, jangan-jangan nanti terkeluar tangan. Stres juga kan? Tapi itu keluar juga. Tapi kita terpaksa lalui ini, tapi kita tahu bahawa kita taklah peluk-peluk gitu kan. Kita masih jaga dan sebagainya. Masih jaga jarak. Ya. Okay. Doktor, sebagai pensyarah jugalah ya suatu ketika ya doktor ya, apabila adanya COVID-19 macam ni, macam mana doktor sendiri manage your own stress? You are talking about orang lain punya stress. Doktor punya stress kita nak dengar. Oh, saya memang stress. Macam mana Satu, saya cuba isi masa saya dengan banyak benda di rumah. Okey. Contoh. Saya tidak ada pembantu rumah. Okey. Jadi semua saya kena buat dari pagi sampai ke malam. Alright. Okey. Saya stres kadang-kadang suami saya kerja, lambatnya balik. Jadi saya stres juga. Tapi dengan adanya anak saya juga, itu boleh menghilangkan stres saya. Kerana anak saya dan anak cucu saya ada seorang duduk dengan saya. Jadi itu boleh menghilangkan stres. Kalau stres lagi, kita kata stres lagi apa nak buat, dan kita kata bagi tahu dengan suami, Sabtu atau Ahad boleh kita pergi pasar. Jadi di situ juga orang kata eratkan lagi. Kita tahulah suami isteri dah memang erat. Tapi kalau dah nak marah aja balik lambat, kita kata okey, jom pergi pasar sekali. Stres yang tak dapat jumpa mak ayah di kampung tu macam mana? Okey, stres yang tak dapat jumpa mak ayah di kampung, kena telefonlah mak ayah. Dengan adik-beradik, sama doktor. Telefon dengan jumpa fizikal tu tak sama. Dia dengan mak adik-beradik memang kami selalu bertelefon. Kalau dengan mak saya, video call. Video call. Kadang-kadang saya video call mak saya siap betul-betulkan rambut lagi. Mak tak payah betul, mak dah cantik. Jadi kita tengok wajah dia, dengar suara. Dia nampak wajah. Dia nampak. Kita IT dah ada. Betul. FaceTime ke video call ke semua dah ada. Jangan lupa telefon mak ayah juga. Kalau mereka masih berbulan-bulan tak balik ni, dia nak juga dengar suara cucu dia. Dia nak juga Latino terbang buluh lomang, buat lomang. Kan. So, okay. So, doktor, your last word untuk segmen live kita. Okay, last word saya, COVID ini, kita kata pandemik COVID ni satu yang mencabar. Dan jadikan ini sebagai satu cabaran kita untuk menggunakan akal fikiran kita, untuk iman kita yang tetap teguh, supaya orang kata keharmonian rumah tangga sama seperti sebelum pandemik COVID. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Paling penting, tenangkan diri, muhasabah diri, cari jalan penyelesaian, dapatkan sokongan keluarga antara adik-beradik, orang kata mak dan ayah, dan juga suami dan isteri. So jangan stres ya Latino. Nanti balik kampung tengok mak.
Okey doktor, terima kasih banyak kerana Sama. sudi hadir di mini studio Suara Merdeka untuk live pagi ini. Sama-sama. Jadi anda di luar sana tak mau stres, tak mau rasa tertekan, ada cadangan, ada idea, lontarkan kepada Suara Merdeka. Ada masalah boleh berjumpa kawan-kawan. Betul. Jangan simpan sendiri. Jangan simpan. Okey. So dengan itu nanti pukul 2 ada satu lagi live ya. Kalau tak silap apa lah. Ya, ada. Kita Dengan ada Abang Bob kita. Pukul 2 atau pukul 4 ya. Ada Okey. kelas Apa? melukis Rozania. Boleh menghilangkan stres juga untuk melukis ni. Okey, dengan itu saya Hasnurul Muhammad. Dan saya Khairul Anwar Yahya. Terima kasih doktor. Sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.